Minggu ini Anti yang akan bawa kita semua dalam pelayanan sekolah minggu dan dibantu oleh Abang Sean, Abang Paul dan juga Abang Josh. Anti akan berdoa untuk kita semua sebelum kita memulakan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, tutup mata, kunci tangan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di atas kebaikan yang Kau berikan buat kami. Kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah untuk ibadah pelayanan kanak-kanak pada hari ini. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, agar Engkau menyertai setiap pribadi yang dapat bersama-sama pada saat ini. Bapa, berkati anak-anak kami walau dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka sepanjang ibadah ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah mereka ya Bapa, yang membimbing mereka ya Bapa. Berkati kami juga sebagai guru yang akan melayani ya Bapa. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Anti akan serahkan masa yang seterusnya untuk lagu sekolah minggu terlebih dahulu. Jadi Anti akan jemput abang-abang kita yang ada di rumah untuk melayani dalam sesi yang seterusnya. Silakan. Hai adik-adik, Shalom. Saya Sean. Saya Paul. Saya Josh, dan hari ini kami akan menyanyikan dua buah lagu, yaitu Hati yang Gembira Adalah Obat dan Jangan Lelah. Hati yang senang
jumpa dengan Aunty lagi. Seterusnya kita sambung dengan cerita kanak-kanak dari Alkitab. Hari ini kita akan dengar cerita tentang seorang pelayan Tuhan yang sangat glamour di dalam Alkitab. Tahu tak siapa nama dia? Dia ialah Samuel. Jadi cerita kita pada hari ini adalah Samuel si pelayan Tuhan. Mari kita lihat cerita ini. Setelah sekian lama selepas kelahiran Obed, anak Rut, orang Israel masih memilih untuk melupakan Tuhan. Pada waktu itu, ada seorang lelaki yang bernama Elkanah di sebuah kota bernama Ramah. Dia mempunyai 2 orang isteri, Hana dan Penina. Elkanah lebih mencintai Hana kerana sikapnya yang lemah lembut dan baik, tidak seperti Penina. Tetapi dia tidak mempunyai anak. Penina mempunyai anak dan setiap peluang yang ada dia gunakan untuk menghina Hana kerana tidak mempunyai anak. Mari, hari semakin gelap. Kita perlu berjalan dengan cepat. Penina, kamu kelihatan letih. Jadi, Aku boleh bantu mendukung anakmu jika kamu mau. tidak, aku akan dukung dia sendiri. Sudahlah Penina, Silo masih jauh. Biarlah Hana yang dukung anak itu seketika. Tidak, aku tidak akan membenarkan perempuan mandul ini mendukung anakku. Oh, Kenapa kamu sangat kejam, Penina? Tuhanku, berapa lama lagi aku perlu menanggung maluku ini? Kasihanilah aku, Tuhan. Mari berehat sebentar dan makan di sini. Kita akan mempersembahkan korban pada waktu tengah hari. Mari kita sediakan makanan. Di manakah Hana? Manalah aku tahu. Hana, kenapa kamu menangis? Apa lagi yang dapat kubuat selain menangis? Tuhan kita juga telah mengabaikan aku. Jangan khawatir. Tidakkah kamu tahu, aku mencintai kamu lebih daripada yang lain di dunia ini. Aku tahu, suamiku. Marilah, makanan tengah hari sudah tersedia. Marilah makan sedikit. Baiklah. Ketika mereka menyediakan daging untuk korban bakaran, pelayan bagi para imam datang. Siapakah kalian, Tuan? Akulah pelayan bagi para imam. Daging ini kelihatannya sangat sedap. Tidak, Tuanku, berhenti. Apa yang kamu perbuat? Daging itu untuk korban persembahan. Kamu sepatutnya memberi korban persembahan bagi imam terlebih dahulu. Kamu tak boleh berikan apa yang tinggal untuk Tuhan. Imam sepertinya tamak dan mementingkan diri sendiri di sini. Hana berjalan rumah Tuhan, di mana para imam membuat persembahan kepada Tuhan. Dengan hati yang sedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Bibirnya bergerak-gerak ketika berdoa dan air mata mengalir di pipinya. Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan tidak melupakan hamba-Mu ini, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak lelaki. Aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan rambut di kepalanya tidak akan dicukur. Sewaktu Hana berdoa, Imam Eli terlihat dan ternampak bibirnya bergerak-gerak, tetapi tiada suara yang kedengaran. Dia melihat mata Hana merah dan berfikir mungkin Hana telah mabuk. Sampai bila engkau mahu mabuk seperti ini? Bertaubatlah, engkau tidak seharusnya datang ke sini jika engkau mabuk. Aku bukan mabuk, aku cuma sangat sedih. Kenapa kamu menangis, anakku? Jangan salah faham, tuanku. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jangan khawatir, anakku. Pergilah dengan damai. Semoga Allah mengabulkan permintaanmu. Tuhan mendengar doa Hana. Setahun kemudian, Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia menamakannya Samuel, yang bermaksud Tuhan mendengar. Hana berkata, Karena aku meminta kepada Tuhan dan Dia mendengar doaku, aku menamakan anak ini Samuel. Hana telah menunggu terlalu lama untuk anak ini dan dia sangat mengasihi Samuel. Tetapi dia ingat janjinya kepada Tuhan. Hana seorang perempuan yang jujur, dan apabila Samuel berusia 3 tahun, dia membawa Samuel ke Shilo.
Ibu, Ya anakku, kemana kita pergi? kita akan ke Silo. Di sanalah letaknya tabut perjanjian Tuhan. Kenapa kita perlu membawa lembu jantan ini? Ini adalah korban persembahan bagi Tuhan kita. Hari semakin gelap. Jalan cepat sikit, Samuel. Baiklah, Ayah. Mereka sampai ke rumah Tuhan di Silo. Kamu, siapa kamu? Adakah kamu masih mengingatku? Akulah perempuan yang doanya engkau berkati 3 tahun yang lepas. Aku berdoa kepada Tuhan dan meminta anak ini daripada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan telah menjawab doaku. Ya, aku ingat sekarang. Kamu kelihatan gembira sekarang. Ya, aku sangat gembira. Tuhan telah menjawab doaku. Samuel, mari ke sini. Ya, Ibu. Tuanku, kerana anak inilah aku berdoa. Aku telah membuat perjanjian untuk menyerahkannya sebagai pelayan Tuhan kita. Anakku, imanmu sangat kuat dan korban persembahanmu sangat besar. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mengaruniakan engkau anak lelaki dan anak perempuan lain. Terima kasih Bapakku. Ibu, adakah aku tidak akan berjumpa dengan kamu lagi? Jangan khawatir anakku. Aku akan datang melawat engkau selalu. Mulanya Samuel sangat rindukan ibunya, tetapi selepas beberapa ketika, dia sangat gembira kerana dapat melayani Tuhan. Samuel, Ya, Bapa. mari ikut aku. Aku mau menunjukkan sesuatu kepadamu. Anakku, ini ialah lampu rumah Tuhan. Mulai hari ini, tugas kamu ialah memastikan lampu sentiasa menyala. Lampu ini sangat cantik. Terima kasih, Bapa. Nyalakan lampu ini. Kiranya imanmu sentiasa menyala seperti lampu ini, anakku. Sementara itu, Hana melahirkan lebih ramai anak lelaki dan perempuan, dan setiap tahun dia mencari masa untuk melawat Samuel. Ibu. Oh Samuel anakku. Ibu. Bagaimana keadaan kamu Samuel? Semuanya baik, Ibu. Bapa telah menjagaku dengan sangat baik. Hai adikku, kamu semakin membesar. Nah, ambil ini Samuel. Ibu buatkan untuk kamu. Wow, ini sangat cantik. Terima kasih, Ibu. Kamu mesti pastikan hidup kamu suci seperti jubah putih ini anakku. Baiklah, Ibu. Bapa mengajar aku banyak benda-benda baharu. Aku sangat gembira di sini. Ibu sangat gembira berjumpa dengan kamu anakku. Kiranya Tuhan berkati kamu. Suatu malam, Samuel sedang tidur apabila dia mendengar suara. Samuel. Siapa itu? Bapakku. Ada apa, Samuel? Bapa, aku dengar engkau memanggilku. Aku tidak memanggil kamu. Itu mungkin mimpi kamu. Berdoalah dan tidur semula. Aku memang dengar seseorang memanggil namaku. Samuel berdoa dan kembali tidur. Tetapi tidak lama selepas itu, dia mendengar suara yang sama. Samuel. Ya Bapa. Aku mendengar engkau memanggil namaku lagi. Tidak, anakku. Aku tidak memanggil kamu. Kamu mesti mimpi lagi. Kamu tidak berdoa, kah? Ya Bapa, aku sudah berdoa. Jangan khawatir, anakku. Berdoalah sekali lagi dan tidur. Tapi Bapa, aku sangat pasti. Itu hanya mimpi, anakku. Kembalilah tidur. Baiklah Bapa. Tetapi tidak lama selepas itu, dia mendengar suara yang sama untuk kali yang ketiga. Samuel. Ya Bapa, aku mendengar engkau memanggil namaku lagi. Kamu dengar suara itu lagi?
Ya Bapa, aku mendengar suara itu. Maka mengertilah Eli bahawa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Anakku, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil kamu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya Bapa. Samuel tidak sedar yang Tuhanlah yang memanggil dia. Lalu datanglah Tuhan dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Hah? Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahawa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya kerana dosa yang telah diketahuinya, yakni bahawa anak-anaknya telah mempujar Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahawa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Keesokan harinya, Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Selamat pagi, Bapakku. Oh Samuel anakku, mari ke sini. Apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu? Janganlah sembunyikan kepadaku. Bapa, Tuhan berfirman, Samuel segan memberitahu penglihatan itu kepada Eli. Katakanlah kepadaku anakku, apakah yang Tuhan sampaikan? Tuhan akan menghukum rumahmu, Bapakku. Tiada korban sembelihan dan persembahan akan dapat menyelamatkan kamu. Aku tahu ini akan terjadi. Anak-anakku, mereka semua sangat dursila dan kejam. Ampuni aku, Bapa. Jangan khawatir anakku, itu adalah suara Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai ke Beersheba bahawa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, namun anak-anak Eli menolak untuk mendengar suara Tuhan. Bapakku, Pinehas anakku, kenapa kamu kemari? Bapakku, kita telah diserang oleh Filistin. Tentera kita telah ditewaskan di Afek. Tuhan telah meninggalkan kita. Aku percaya kita tewas kerana tabut perjanjian Tuhan tidak berada di tengah-tengah kita semasa kita berperang. Apa yang kamu mahu perbuat sekarang? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tidak, ini akan menaikkan muka Tuhan. Kamu sepatutnya memohon pertolongan daripada Tuhan sendiri. Apa? Pedulikan hal kamu sendiri, budak. Kami yang dewasa akan memutuskan apa yang perlu dilakukan. Apa perlu membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan pertempuran? Adakah kamu fikir tangan Tuhan kita tidak cukup panjang? Berani kamu? Siapa kamu untuk mempertikaikan imam? Kamu trok. Pinehas, memang betul apa yang Samuel katakan. Kamu menyebelahi dia, Bapakku? Bukan itu maksudku. Apa yang Samuel katakan memang benar. Kamu meragukan kuasa Tuhan. Kamu sudah semakin tua. Apapun, aku tetap akan membawa tabut perjanjian Tuhan, sama ada kamu benarkan atau tidak. Pinehas, Mari, kita bawa tabut ke medan peperangan. Jangan pedulikan mereka. Adakah kamu akan membawa tabut perjanjian tanpa mengendahkan permintaannya? Pergilah kamu dari sini. Pinehas, jangan. Tetapi Pinehas tidak mengendahkan Eli. Mereka membawa tabut perjanjian Allah ke medan pertempuran. Bapakku, rumah Tuhan kosong. Kamu tidak sepatutnya membenarkan mereka mengambil tabut perjanjian Tuhan. Apa yang boleh ku perbuat?
kamu sendiri melihat. Mereka tidak mengendahkan kata-kataku. Telah beberapa hari sudah berlalu. Kita belum mendengar apa-apa kabar dari mereka. Aku tahu dan aku takut. Tidak lama kemudian. Tuanku, tuanku. Siapa itu? Itu ialah tentara yang bersama Pinehas. Aku harap dia datang membawa kabar baik. Tuanku, Ada apa? anak tuanku. Kami kehilangan semuanya, tuanku. Apa yang terjadi kepada anak-anakku? Katakanlah. Orang Filistin telah menawan tabut perjanjian dan mereka telah membunuh anak-anak tuanku. Tidak! Bapakku, tidak! Hai, sekali lagi, macam mana cerita tadi? Ati harap cerita tadi membawa pengajaran bagi kita semua. Bolehkah kamu mengenal suara yang kamu dengar? Samuel tidak mengenal suara Tuhan pada mulanya, tetapi dia belajar untuk mengenal suara Tuhan. Dia kemudiannya membesar dan menjadi dewasa, menjadi seorang pemimpin serta seorang nabi yang sangat terkenal di Israel pada masa itu. Tuhan juga memanggil kita. Tahu tak bagaimana Tuhan memanggil kita, anak-anak? Tuhan memanggil kita lewat firman-Nya. Di saat kita membaca firman Tuhan, Tuhan memanggil kita dan Dia sentiasa mengingatkan kita bahwa Dia dekat dengan kita. Tuhan mahu kita patuh kepada perintah Tuhan. Dia juga mahu kita mengasihi satu sama yang lain. Tuhan juga memimpin kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang istimewa. Contohnya, menolong orang di saat kesusahan, menolong ibu bapa di rumah, membantu kawan-kawan semasa mereka di dalam kesusahan. Dan Tuhan juga pasti akan memimpin kita untuk melakukan sesuatu yang dahsyat pada suatu hari nanti. Walaupun kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, sebenarnya Tuhan memanggil kita. Apabila kita menolong seseorang, berbuat baik kepada seseorang, contohnya menolong ibu bapa kita, membantu rakan-rakan, sebenarnya kita sedang menjawab suara Tuhan. Seterusnya, Aunty nak bagi beberapa soalan kuis. Siapa yang dapat jawab, sila tuntut hadiah daripada ibu dan bapa di rumah masing-masing. Okay, soalan nanti yang pertama ialah, siapakah nama ibu Samuel? Siapakah nama ibu Samuel? Soalan Aunty yang kedua ialah, siapakah nama anak-anak Imam Eli? Ada dua anak Imam Eli. Okay. Siapakah nama anak-anak Imam Eli? Soalan nanti yang ketiga ialah, apakah pekerjaan pertama yang diberikan oleh Nabi Eli kepada Samuel di rumah Tuhan? Nanti ulang, apakah pekerjaan pertama ataupun tugas pertama yang diberikan oleh Nabi Eli kepada Samuel di rumah Tuhan? Sekian dulu, nanti Aunty akan kongsikan jawapannya di hujung ibadah kita. Sekarang sudah waktunya untuk kita menjalankan aktiviti untuk hari ini. So, aktiviti kita pada hari ini adalah mewarna. Aunty sudah kongsikan beberapa gambar di dalam grup WhatsApp kita. Jadi, Aunty nak ibu-ibu tolong bantu anak-anak untuk cetak gambar tersebut dan berikan kepada anak-anak untuk diwarna. Okay, jika sudah selesai mewarna nanti, sila kongsikan semula gambarnya kepada Aunty melalui grup WhatsApp. Gambar-gambarnya adalah seperti ini. Okay, ada beberapa gambar. Anak-anak boleh pilih mana-mana gambar, mana-mana satu gambar sahaja untuk diwarnakan. Okay, lepas tu nanti sila kongsikan di dalam grup WhatsApp. Sekian dulu ibadah kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita kunci tangan, pejamkan mata. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan yang Kau berikan buat kami sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih di atas penyertaan Engkau Bapa.
Terima kasih juga Bapa di atas pelajaran yang kami dengar sebentar tadi ya Bapa tentang Samuel si pelayan Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa karena Engkau telah memberi satu firman yang begitu indah di mana Engkau mengajar kami untuk mendengar suara Engkau ya Bapa. Kami mau seperti Samuel Bapa supaya kami dapat belajar mengenal suara Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami mau seperti Samuel juga ya Bapa yang menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua, taat kepada perintah Engkau ya Bapa. Ajar anak-anak kami juga Bapa supaya mereka dapat membesar seperti Samuel, peka terhadap panggilan Engkau Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, kami angkat setiap anak-anak kami ke dalam tangan Engkau, agar Engkau terus memakai mereka ya Bapa, menjamah mereka dengan Roh Kudus semua ya Bapa. Pakai anak-anak kami Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap ibu bapa kepada anak-anak ini ya Bapa, agar mereka sentiasa diberi hikmat kebijaksanaan, diberi kesabaran ya Bapa untuk membesarkan anak-anak ya Bapa, agar mereka dapat mengajar anak-anak mereka supaya sentiasa takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Sekian dulu ibadah kita pada minggu ini. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Jumpa lagi, jaga diri. Bye.